Di-Pertuan Agong. YDPA adalah Ketua Negara Malaysia dan YDPA ini adalah Raja Perperlembagaan yang tertakluk di bawah Perlembagaan Malaysia. YDPA adalah lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa negara. Rakyat mestilah taat setia tanpa mengira bangsa ataupun agama. YDPA ini dipilih oleh Majlis Raja-Raja dalam kalangan 9 orang Sultan Melayu mengikut peraturan pemilikan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. YDPA ini biasanya memegang jawatan selama 5 tahun. Kuasa pemerintah negara berdasarkan Nasihat Perdana Menteri. Okey, peranan YDPA ada banyak. Yang pertama adalah pemerintahan tertinggi Angkatan Tentera Bersenjata Persekutuan Malaysia. Yang kedua, dari aspek agama, YDPA ialah Ketua Agama Islam. Yang ketiga, YDPA bertanggungjawab untuk memperkenankan rang undang-undang. Yang keempat adalah YDPA mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri, Hakim dan Jemaah Menteri. Yang kelima, YDPA juga bertanggungjawab untuk melantik Ketua Hakim Negara. Yang keenam, YDPA berkuasa untuk memanggil, menangguh dan memubarkan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Dan juga yang ketujuh adalah YDPA bertanggungjawab untuk mentauliahkan duta-duta. Okey, kita pergi ke peranan yang pertama iaitu Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Bersenjata Persekutuan Malaysia. Ianya adalah lambang kedaulatan dan menjadi penaung kepada kekuatan negara. Majlis Angkatan Tentera ini adalah di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab untuk memerintah, menjaga tata tertib, mentadbir dan menguruskan segala perkara yang berhubung dengan Angkatan Tentera. Baginda juga berhak untuk menjatuhkan hukuman, memberi pengampunan dan penangguhan bagi kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera. YDPA juga dia berhak untuk mengampunkan kesalahan-kesalahan lain seperti di wilayah Kuala Lumpur dan Labuan. Segala hukuman yang dijatuhkan dalam Mahkamah Syariah seperti di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Okey, peranan yang kedua dari aspek agama, YDPA ialah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. YDPA merupakan pelindung dan penaung agama Islam. YDPA juga, ini adalah peranan yang ketiga iaitu bertanggungjawab untuk memperkenalkan rang-rang undang. Ianya dilakukan oleh Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara sebelum diisytiharkan menjadi undang yang sah. Pelaksanaan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen memerlukan pengiktirafan baginda sebelum dikuatkuasakan. Baginda mestilah mengiktirafkan undang-undang yang baharu dalam tempoh 30 hari selepas diluluskan oleh Parlimen. Bagi rang-rang undang yang tidak dipersetujui akan dirujuk semula kepada Parlimen. Okey, seterusnya peranan yang keempat, YDPA mempunyai kuasa untuk melantik PM iaitu Perdana Menteri, Hakim dan juga Jemaah Menteri. Kenapa? YDPA ini berkuasa dalam melantik dan mewujudkan jawatan
dalam Jemaah Menteri atas nasihat Perdana Menteri. Baginda juga berkuasa melantik anggota Jemaah Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Okey, peranan yang seterusnya adalah YDPA juga bertanggungjawab untuk melantik Ketua Hakim Negara. Melantik Ketua Hakim Negara iaitu Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi. Dan juga YDPA ini bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa bagi masyarakat Melayu dan juga kaum bumi putih di Sabah Sarawak. Peranan yang keenam adalah YDPA juga berkuasa untuk memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Baginda boleh menolak permintaan untuk membubarkan Parlimen jika belum cukup tempoh dalam 5 tahun. YDPA juga boleh meminta supaya diadakan mesyuarat Majlis MRR iaitu Majlis Raja-Raja tentang keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan juga kebesaran Raja-Raja Melayu. Baginda ini boleh memberikan ucapan dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Peranan yang paling terakhir adalah YDPA juga bertanggungjawab untuk mentauliahkan duta-duta. YDPA bertanggungjawab untuk mentauliahkan duta-duta yang dihantar ke luar negara dan menerima tauliah duta dari negara asing. Baginda juga perlu menyambut misalnya dari tetamu luar yang setara dengan baginda seperti Ratu England ataupun Maharaja Jepun. YDPA berperanan dalam menganugerahkan tingkat kehormat kepada orang yang berjaya atau banyak berjasa kepada negara Malaysia. YDPA bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan rakyat secara menyeluruh. Okey, saya harap video ini mudah difahami. Sekian, terima kasih.